Hai semua, nama saya Dineshwari anak perempuan Ravindran dan nombor matrik saya ialah 270943. Hari ini, saya akan jelaskan tentang teori inokulasi. Apakah itu teori inokulasi? Teori inokulasi adalah pendekatan untuk memujuk orang lain bertujuan untuk membuat orang bertahan terhadap hujah persuasif yang dibuat oleh orang lain pada mereka. Pengasas teori inokulasi iaitu William James Maguire dilahirkan pada 17 Februari 1925 di New York City. Beliau adalah seorang psikologi sosial Amerika Syarikat yang terkenal dengan karyanya mengenai psikologi pujukan iaitu teori inokulasi. Beliau ialah ahli fakulti di Universiti Yale dari tahun 1970 sehingga beliau bersara pada tahun 1999 dan seterusnya mempengerusikan jabatan psikologi di sana dari tahun 1971 hingga 1973. Beliau juga adalah ketua editor Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial dari 1967 hingga 1970. Baiklah, sekarang konsep dan elemen teori inokulasi yang dipermodenkan. Perkara ini terdapat 4 elemen. Yang pertama, ancaman. Kedua, pencegahan iaitu penolakan refutasional. Dan ketiga, penangguhan. Keempat, penglibatan. Elemen pertama iaitu ancaman. Ancaman dalam teori inokulasi merujuk kepada ancaman kemungkinan serangan terhadap sikap dan kepercayaan seseorang. Elemen yang kedua ialah pencegahan, penolakan refutasional. Sasaran yang berpotensi untuk serangan pujukan tidak hanya harus diperingatkan untuk pencegahan, penolakan refutasional, tetapi pesan inokulasi harus mendahului kemungkinan tindakan balas. Elemen yang ketiga pula ialah penangguhan. Penangguhan adalah elemen seterusnya yang diperlukan untuk proses inokulasi. Telah banyak perdebatan mengenai apakah ada atau tidak ada waktu yang diperlukan antara inokulasi dan serangan lebih lanjut terhadap sikap seseorang yang akan paling berkesan dalam memperkuatkan sikap orang itu. Bagi elemen yang terakhir pula iaitu penglibatan. Penglibatan adalah elemen terakhir yang diperlukan untuk keberkesanan teori inokulasi. Elemen ini penting kerana penglibatan individu dengan suatu menentukan seberapa berkesannya proses inokulasi itu tersebut. Terusnya ialah idea teras teori inokulasi dalam kehidupan yang merangkumi 3 bidang iaitu bidang kesihatan, bidang media dan komunikasi dan bidang politik. Penjelasan bagi idea teras yang pertama iaitu bidang kesihatan ialah teori inokulasi terhad kepada kebiasaan budaya. Masalah yang paling awal dikaji sering berkaitan dengan kesihatan, contohnya kebersihan gigi dan sinar X-ray. Kedua pula ialah bidang media dan komunikasi. Mesej berbentuk literatur pekerja yang boleh meningkatkan identiti organisasi, komitmen, kesungguhan dan semangat kesukanan, kempen sokongan isu korporat. Dan bagi bidang ketiga iaitu bidang politik, penyelidikan yang berasas mengisahkan bahawa teori inokulasi menawarkan strategi kempen politik yang efektif dan inovatif. Pendekatan yang bertentangan diambil untuk melindungi imej dan mendapat undian. Dapat 3 tahap dalam teori inokulasi. Tahap yang pertama ialah amaran. Tahap kedua ialah serangan lemah. Dan tahap ketiga pula ialah pertahanan aktif. Penjelasan bagi 3 tahap dalam teori inokulasi iaitu yang pertama, amaran. Peserta yang menjalani rawatan inokulasi diberitahu bahawa akan ada perbahasan atau mesej yang akan datang dan akibatnya dia harus bersiap sedia menghadapi serangan balas. Kedua pula ialah serangan yang lemah. Peserta diberi suatu pendekatan yang ringan
menyebabkan individu itu untuk mudah menolak hujah tersebut. Yang ketiga pula, bertahan aktif. Peserta mesti berjaya melindungi kepercayaan mereka dengan kaedah pertahanan sederhana. Sekarang, mari beralih pula ke konsep keberkaitanan teori inokulasi dengan dunia hari ini. Pada masa kini, timbul persoalan mengapa teori inokulasi merupakan strategi yang berkesan. Percubaan persuasif ini akan mendorong seseorang individu yang diokulasi untuk berfikir dan membuat bantahan. Akhir kata, kesimpulannya, teori inokulasi sangat penting dalam bidang seperti media dan komunikasi kerana ia membuat pengguna mempercayai sebab anda, produk anda atau mesej anda. Teori ini sangat penting dalam bidang ini kerana tujuan media adalah untuk meyakinkan dan menyampaikan pelbagai informasi bahawa jenama anda adalah yang terbaik dan mengekalkan sudut pandangan di kalangan khalayak anda. Sekian, terima kasih untuk memberi ruang dan masa anda untuk mendengar penjelasan saya.